Untuk berlana dalam penghayatan sholat. Akhirnya dari yang Muhammad Ustaz Haji Muhammad bin Mustafa, yang Suhal Ustaz Saleh Mursala, dan yang ketiga adalah yang Suhal Ustaz Jainuddin Ismail. Pada 2 jam bersama dengan 5 Julai pada hari Sabtu malam Ahad dan malam bertempat di depan Masjid Anur Mungkin Kota Kumbalabu Mungkin Kota Kumbalabu. Manakala pada 4 bulan amalan ini tepat sama di perkara Masjid Anur Mungkin Kota Kumbalabu, yaitu motivasi perdana Istana Cemerlang dan malam ke-9 Islam Nasyid dan Selawat oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati sekalian, hari ini hari 1 bulan Rajab, hari Jumaat 1 hari bulan Rajab. Bulan Rajab ni terkenal dengan bulan Isra Mi'raj. Kita Kelantan ni kita ubah nama sikit, kita ubah panggilan kepada bulan Semayang. Bulan Semayang dengan tujuan nak memberi perhatian kepada masyarakat Kelantan khasnya daripada orang Islam seluruhnya, bahawa Semayang ni bukan kerja main-main, bukan kerja boleh tinggal tika sutut tika berhala, tak boleh. Semayang ni penting. Satu daripada tanda penting dianya, Allah Ta'ala bawa naik Nabi Muhammad SAW ke langit. Satu daripada tugas Nabi naik ke langit ialah menerima tauliah semayang. Sungguhnya Allah Ta'ala minta hamba-hamba dia di muka bumi supaya semayang. Zakat, puasa, haji walaupun wajib belakang menjadi rukun, tapi tak siapa ke periksa Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad sendiri naik ke langit, terima zakat ke, terima semayang, terima haji ke, tidak. Jadi oleh yang demikian oleh kerana perlunya semayang ini diambil cakna oleh ibu bapa terhadap anak-anak, oleh ustaz-ustaz, cikgu-cikgu di sekolah terhadap pelajar-pelajar, dan oleh kerajaan kepada rakyat dia semua, maka hari ini yang membaca surah Al-Isra, tidak baca lagi ayat biasa. Surah Al-Isra, surah Al-Isra iaitu subhanalladzi asra bi'abdihi, juh yang ke-15. Satu, yang keduanya bulan Rajab ni juga dengan sebab dia ni melia, kita disunat puasa bulan Rajab ni. Nak puasa sebelas hari ke, nak puasa Isnin Khamis ke, nak puasa sekali sehari 2 hari ke dalam Rajab ni, bagus. Itu tanda bulan ni bulan melia. Satu daripada tanda melia bulan Rajab ni diminta kita berpuasa. Bagaimana juga kita diminta puasa 10 Muharram ataupun awal tahun 10 Muharram, ataupun Isnin Khamis, ataupun juga Ayyamul Bid. Ayyamul Bid makna hari-hari putih. Hari putih makna hari 13 hari bulan, 14 dan 15 hari bulan. Tengah bulan, tiap-tiap bulan, tengah bulan apa, bulan kira bulan maknanya 13 hari bulan, 14 bulan ni, setiap-tiap bulan diminta kita berpuasa, termasuk juga bulan Rajab. Jadi Rajab ni puasa sunat,
kita boleh puasa. Nak start hari ni lalu tak apa. Kalau mana-mana orang tak makan gapo sekawal lagi, tak makan, tak minum gapo lagi pagi ni, dia boleh niat puasa. Tidak tidak sekiranya kalau kita makan dia tak boleh niat puasa lah esok boleh. Yang kedua, yang ketiganya ialah oleh kerana bulan Rajab ni bulan mulia, disebut-sebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya puasa tadi. Dan dia juga bulan ni bulan Nabi kita naik ke langit. Tidak seperti bulan Muharram. Apa ni bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal ni kita panggil bulan Maulud. Tak ada sebarang fadilat apa pun bulan Rabiul Awal. Kita sendiri bergaduh sangat cakap buat Maulud. Sedangkan Maulud sendiri itu lebih kurang 300 tahun lepas pada Nabi kita mati baru buat Maulud. Dan tak ada sebagai fadilat apa pun bulan awal, tak seperti bulan Rajab. Jadi bulan Rajab lebih berfadilat daripada bulan awal. Perlu kita nak buat ibadat ke apa, nak puasa ke, nak baca Quran ke, nak doa ibu bapa kita telah meninggal dunia ke. Bulan Rajab adalah bulannya yang perlu kita ingati. Dan kita Kelantan seperti yang sebut tadi, Kelantan ini sentiasa memberi tumpuan kepada Islam, baik pun dari segi akidah, baik dari segi ibadat, baik dari segi akhlak. Apa saja perkara yang boleh menunjukkan keislaman manusia, kita Kelantan ni ambil cana. Sebab tu bulan Rajab ni kita ubah nama daripada bulan Isra Mi'raj kepada bulan sembahyang. Dia tetap menjadi bulan Isra Mi'raj juga, tapi nak alih perhatian sikit supaya tidak ingat ke Mi'raj saja, bukan ingat ke sembahyang yang terlalu mustahak. Tiga. Yang keempatnya, para hadirin semua, bacaan dalam sembahyang. Tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacaan ni adalah disebut-sebut sebagai dialog, temu bual di antara Nabi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita pergi ke rumah orang, bila berjumpa dengan Tuhan kita beri salam, Assalamualaikum rahmatullah. Tuhan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi kita Muhammad juga waktu berjumpa dengan Tuhan dulu, benda dia katanya ialah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salam buka mulut Nabi kita Muhammad depan Allah Ta'ala waktu dia mula-mula berjumpa. At-tahiyatul mubarakatuh, segala tahiyah. At-tahiyatu tahiyah. Tahiyah ni apa nama ni? Tahiyah ni mana perkataan yang menunjukkan kita nak hormat satu orang. Dalam Islam tahiyah yang paling tepat ialah Assalamualaikum. Bila berjumpa dengan orang kita diminta beri tahiyah ataupun kita panggil beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ucapan merendah diri daripada kita pada kawan kita bila berjumpa. Assalamualaikum maknanya saya berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala selamatkan saudara. Tuan rumah tu pula ataupun orang berjumpa tu pula, dia juga merendah diri. Kalau anda sudah doa pada saya supaya saya selamat, saya pun nak begitu jugalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu naik ke langit, dia tidak sebut Assalamualaikum, tak. Dia sebut at-tahiyatul mubarakatuh. Segala tahiyah, kata aku yang berupa tahiyah, perbuatan aku yang berupa tahiyah, tingkah laku aku yang berupa tahiyah. Tahiyatu kita panggil jamak, segala-gala jenis merendah diri, perkataan ke, perbuatan ke, tingkah laku ke, al-mubarakatuh yang penuh dengan berkat. Lillah, untukmu wahai Allah. Allah Ta'ala jawab balik, at-tahiyatul mubarak as-salawatut thayyibat lillah. As-salawat maknanya selawat, doa. Kalau kita dengan Tuhan kita panggil doa. Untuk Nabi kita panggil selawat Nabi Muhammad. Selawat makna doa. Segala selawat yang molek-molek yang baik-baik lillah, untuk Allah. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berdepan dengan
Allah Ta'ala. Kita juga lelah ni bila berjumpa dengan orang yang sebut tadi dan kita amal ni Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi bila kita masuk masjid naik surah balik solat, masjid ni asas silanya Nabi buat, Nabi Ibrahim AS ataupun disebut malaikat buat. Masjid yang pertama di muka dunia ni ialah Kaabah lah, Masjid Baitullahil Haram. Ni masjid yang pertama. Dia ni dibuat oleh Nabi. Dan masjid ni dibuat daripada batu stokor-stokor, batu bola-bola. Nabi pakat dengan anak dia Nabi Ibrahim AS. Nabi Ismail punguh batu, bui kayah dia, dan dia susun batu stokor-stokor disusun 4 segi, lama-lama tinggi. Atas sekali tu kabarnya dia letaklah kayu-kayu, ganti-gantian kayu, dahan-dahan kayu untuk jadi. Inilah bentuk masjid yang pertama di muka dunia. Ketulan-ketulan batu disusun oleh orang dua beranak. Dia kedua-duanya orang pilihan Tuhan belaka. Bukan jenis orang kampung, bukan jenis tok guru, bukan jenis cikgu, bukan jenis datuk, bukan jenis Tan Sri, apa dah, jenis Nabi. Nabi ni satu pangkat yang cukup mulia, yang bukan orang yang beri pada orang tu. Supaya datuk ni pangkat yang diberi oleh orang, oleh raja, oleh pegawai, oleh sultan, semua sekali diberi pada orang. Tapi Nabi ni lebih pada gelaran datuk, lebih pada gelaran Tan Sri, lebih pada gelaran Tun Nabi. Orang yang digaranti oleh Allah sebagai orang yang layak menjadi orang tengah di antara dia atau Allah dengan manusia. Allah buat manusia dan Allah Ta'ala nak suruh manusia dan nak larang manusia. Goni mu kena buat, goni jangan. Nak royak siapa dia? Suruh dan larang. Allah Ta'ala lantik orang tengah yang dikira mempunyai kemampuan, kebolehan, ada bakat, ada tokoh untuk jadi orang tengah di antara aku dengan hamba aku. Nah, gelaran ni lah kita panggil Nabi dan ataupun Rasul. Nabi pun gelaran itu juga, Rasul gelaran itu. Nabi kita Muhammad SAW ni Nabi pun dia, Rasul pun dia. Jadi kesimpulannya, jenis Nabi ni lah orang yang benar-benar kita ambil contohi, kerana dia ni mempunyai bakat untuk apa kita panggil, untuk nak kata untuk nak serupa dengan Tuhan tak boleh, bukan dia orang, tapi bakat untuk mendekati Allah. Allah ni zat yang maha tinggi dan tak ada sekala atas dunia ni hak serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai', mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Tak ada benda hak serupa dengan Tuhan. Jadi sebab tu, jadi nak bisa ngagapo Tuhan tak nak bisa. Kalau kita kata kereta ni 10 lori, supaya kotak ayam aku, radio ni kalau kata aja tengok radio kita kata supaya kotak sabung lah tapi dia bunyi suara dia, kita boleh rayak serupa. Allah Ta'ala tak ada benda kita rayak Tuhan ni supaya begini supaya rumah ke, supaya bukit ke, supaya laut, tak ada. Tetapi keadaan begitu pun ada di antara orang ni yang boleh mendekati rapat dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tahu orang ni, orang aku buat ni aku letak bakat pada dia, perangai molek ke, berjuru ke, jenis lebar ke, jenis amanah ke, jenis ini duduk ternia pun ingat ke akhirat ke. Ni sifat-sifat Nabi ni ia sangat-sangat mustahak ada pada orang yang dilantik jadi Nabi. Dan dia juga mempunyai bakat untuk kira bercawa dengan orang. Dengan Allah Ta'ala pun boleh rapat. Dan bila Allah Ta'ala suruh dia sekara, larang sekara, dia boleh berayak pada manusia sehingga sampai manusia ni puas hati, terima ke tak terima, tak tahu orang lah pula. Bahasa jenis degil, jenis kerah-kerah kita panggil ni tak terima. Tapi jenis orang yang insaf bahawa hidup kita atas muka dunia kerana limpah kurnia Allah. Allah tolong buat kita, Allah tolong buat bumi untuk kita bercocok tanah, Allah Ta'ala tolong buat air untuk kita minum, Allah Ta'ala tolong buat udara, tolong buat oksigen, tolong buat hidrogen, tolong buat nitrogen, tolong buat untuk kita hidup semua sekali. Orang isah begini kita berasa ya sungguh Tuhan ni baik dan mustahak kita taat pada dia. Nak boleh taat Tuhan nak buat lagu mana? Kalau kita tak boleh bahasa dengan Tuhan, situlah tepatnya Allah Ta'ala kirim Nabi. Nak taat Tuhan belah mana pun jangan tinggal Nabi. Tak boleh buat pandai-pandai. Kau terbang buat pandai-pandai, orang panggil bid'ah, orang panggil khurafat. Sebanyak mana hak Nabi ajar tu cukup ada, tak payah reka setiap lain. Sebab tu hak ajaran Nabi ni orang panggil ada hak nusus, ada hak furu'iyat. Hak nusus ni benda nas,
dia tak boleh ubah dah. Ingkah apa ni paksi dah ni. Kalau kasih enggak paksi, nak muslim legak secara mana pun boleh, tapi paksi itu kena kukuh molek. Kalau paksi tu gonjang punuh selalu gas ni pakah betih kita berapa semua sekali. Begitu dalam Islam ada paksi dia dan ada orang panggil tindak balas, ada pelaksanaan dia. Untuk akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk orang Cina pun Nabi ni lah, untuk orang Melayu pun Nabi ni lah, untuk orang Amerika, orang Australia, orang Afrika, orang mana sekalipun Nabi ni berlaku. Ini Nabi akhir zaman. Wa ma apa namanya, wa khataman nabiyyin ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad Nabi penyudah. Artinya bila Nabi kita mati, nak menyampaikan kiamat ni tak payah cari Quran lain dah, tak payah Nabi lain dah, tak payah mari tok guru lain dah, tak payah mari kitab lain dah. Padan dengan Quran, kerana Quran khatamul kutub. Padan dengan ajaran Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad ni khatamul anbiya. Dengan sebab tu dalam masalah ekonomi ke, masalah politik ke, masalah rumah tangga ke, masalah akidah ke, masalah apa saja pun jangan lari daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau lari juga kita berjumpa dengan sesat, tak jumpa jalan. Kerana kita ni sedang bergerak ni, sedang bergerak. Pun kita duduk kapal terbang, nampak duduk congok, hakikatnya dia bergerak kat kolam turun di paling terbang, turun Jodoh, turun Kuala Lumpur semua. Waktu kita duduk atas kapal terbang tu tak ada kuasa pun duduk dia, pun duduk perahu duduk dia. Tak tahu siapa darat, tak tahu siapa dia. Pintu kubur. Pintu kubur tu satu pasal satu baru. Masuk kubur pasal dua. Timbul pada masyarakat pasal tiga. Arti kita ni pusing kot mana pun sedang bergerak menuju pada tempat yang kita nak ngelak diri. Nak lari pada mati ke, nak lari pada kubur ke, tak boleh. Kita terpaksa mati. Lepas pada mati terpaksa hidup balik. Lepas pada hidup balik terpaksa berdepan dengan Allah Ta'ala. Ditanya sosok. Awak tanya, bila Tuhan tanya ni, nak jawab lagu mana? Tak ada jawapan yang paling betul lain pada jawapan hak serupa dengan Nabi Muhammad ajar dalam masalah rumah tangga, masalah jiran, masalah berniaga, masalah berapa lagi nak buat berapa puluh. Tapi dia tentu serupa dengan Nabi Muhammad ajar. Cadang ke akhirat kelak bila Tuhan soal kena jawab serupa dengan Nabi Muhammad ajar. Sebab tu apa namanya, setengah orang sebut bahawa dunia ni dataran apa kita panggil ni, dataran. Kalau kita nak nyambut raja, nak nyambut orang besar tu, kita berlatih dulu. Raptai tu, raptai. Kalau kita nak menyambut tahun besar, hari besar kan, boleh askar yang berini pun dia buat raptai dulu. Raptai barih ke, lopak tali ke, berapa raptai. Cadang ke bila siapa tanya mari orang besar, belah ni kena buat supaya buat mari, buat mari dulu, buat hari tu ini. Dunia ni kita ni raptai. Tempat kita berlatih nak jawab Tuhan. Kita cari duit. Nak cari duit banyak mana tak ada apa. Nak 1 juta sehari, 10 juta sehari lah. Tapi jangan rasuah. Kalau rasuah juga boleh pitih banyak pun jawab. Bila Tuhan jawab, duit amat mana ni? Sudah. Kalau kata rasuah, tak boleh kata, tak boleh nak cari sendiri. Tak ada. Tuhan tahu ada orang melekat cukup lekat. Politik baik, ekonomi baik, sosial baik, budaya baik, apa saja pun kita sedang berraftai sekarang ni. Kita sedang berlatih dalam masalah politik, dalam masalah jaga tubuh badan, dalam masalah jaga kalbu, jaga anak bini, jaga raftai biar serupa dengan hak tua aja. Hak tua raftai itu kita panggil jurulatih. Hak tua raftai kita ni panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ketua raftai kita. Dalam politik Nabi Muhammad merintah negeri. Dalam ekonomi Nabi Muhammad berniaga, dalam berumah tangga Nabi Muhammad kahwin beranak, dalam masalah perang Nabi Muhammad jadi pengelima, dalam masalah perdamaian Nabi Muhammad juru sign tanda tangan surat perjanjian. Tak ada benda yang Nabi Muhammad tinggal. Yang Nabi Muhammad mati, maka segala-galanya siap belaka, termasuklah masalah semaya ban. Semaya ban ni pun Nabi Muhammad sendiri jadi tu imam. Dan sungguhnya semaya ban ni hingga sampai esok kan bila Nabi kita Muhammad turun dari langit ni, Jibril, Allah Ta'ala kirim Jibril sebagai jurulatih. Jibril turun, Nabi Muhammad semaya, dia jadi tu imam, Nabi Muhammad jadi makmum, dan sahabat-sahabat Nabi jadi makmum tu Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi jadi makmum tu Nabi, dan Nabi sendiri tu Jibril. Belah mana nak akad kebir, belah mana nak rokok, belah mana nak sujud, nak baca berapa, nak buat lagu mana, sujud berapa kali, rokok berapa kali, salam lagu mana, semua dipraktik secara amali, secara praktikal oleh Jibril AS.
Bersungguhnya Allah Ta'ala minta manusia ni sembahyang. Tak kira mu ni Cina, kau Melayu, kau Arab, tak kira asal mu ni orang, hamba aku belakang, mu kena buat benda lagi. Mu setuju tak setuju bukan kerja mu ni dia buat, kerana mu ni hamba, aku ni bos mu, aku ni Tuhan mu. Itulah lebih kurang perhatian muqaddimah daripada ayat kita nak baca sikit lagi ni. Dan ayat ni nya ayat surah Isra kita panggil. Isra. Sebut Isra, dia berkaitan dengan Mi'raj. Kita panggil Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra sepatah, Mi'raj sepatah. Asra yusri, Isra'an di bahasa Arab ni. Isra maknanya bawa jalan. Berjalan malam. Mi'raj araja ya'rudu urujan Mi'raj, naik ke langit. Bila sebut Isra, dia berkaitan dengan Mi'raj. Kalau Nabi kita berjalan malam, satu malam tu masa dulu daripada Mekah dibawa ke Baitul Maqdis, sekarang di bawah Yahudi, insya-Allah akan dilepaskan daripada Baitul Maqdis. Baca Baitul Maqdis, tidak Baitul Muqaddas. Banyak baca pada tak betul. Baitul Maqdis, rumah suci. Daripada Baitul Maqdis Allah Ta'ala kirim Burak mana kilat. Burak mana malaikat berbentuk binatang, berbentuk macam kuda baral begitu, supaya Nabi kita tidak berasa pelik. Kalau Allah Ta'ala kirim malaikat, pas berupa malaikat mati, pelik lah, malaikat ni makhluk tak dia tengok. Kalau mari benda makhluk tak dia tengok, beri Nabi kita kejut. Tapi Nabi kita dirupakan malaikat tu dah bentuk benda dia tengok hari-hari. Kuda dia tengok dah, hema tengok dah, bara tengok dah, unta tengok dah. Maka Allah Ta'ala kirim bara ni makhluk yang dikira gagah, lebih gagah pada kuda, lebih gagah nelan pada unta. Nabi kita naik dengan bara terus ke langit, pas lapis sampai kepada Sidratul Muntaha. Pada jumpa dengan Allah Ta'ala, situlah tempat Nabi kita terima sembahyang. Jadi yang sebut tadi, waktu mula-mula Nabi kita sapa tu, Nabi beri salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Tadi yang sebut, bila kita pergi ke masjid, kita kena beri salam ke masjid, kerana masjid ni Baitullah, rumah Tuhan. Cara salam ke masjid ni ialah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaab rahmatik. Ini tiga patah perkataan, baik lelaki baik puan. Ajar anak kita kecil-kecil lagi, awal pemek dia nak masuk masjid, jangan buat sebab masuk rumah kita, jangan masuk kedai kopi. Ini rumah Tuhan, kena ada cara dia, ada panggil orang Melayu panggil, ada tabik dia, ada kena bertabik, kata Tok Bomo. Cara bertabiknya ialah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah itu aku tolong bi rahmat Nabi Muhammad, kerana aku kena masjid ni buatan Nabi Muhammad ajar. Kalau Nabi Muhammad tak ajar, aku kira kena rumah aku, ya rumah aku, go ayah aku, setu kereta aku, pada rumah aku, tak pernah rumah Tuhan. Tapi Nabi Muhammad mari ajar, membana masjid lillah manallahu lahu baitan fil jannah. Mana-mana orang buat masjid kepada Allah, walaupun sebesar macam go ayah, Nabi kata Allah Ta'ala akan buat qasran, mahligai syurga. Jadi kita kena masjid, kena surah, kena musalla, kena berapa ni, kerana Nabi tolong ajar, maka tolonglah Allah Ta'ala tolong Nabi rahmat Nabi Muhammad, mujurnya Nabi Muhammad tolong wayak. Kalau agak aku tak reti, so patut Allah maghfir li dhanbi, itu ampun dosa aku nak masuk rumahmu ni. Kalau orang masuk rumah aku, kalau kaki cemar, tubuh cemar, kain cemar, aku tak boleh. Rumah aku belah mana buruk pun aku tak boleh orang masuk, tubuh kotor. Lebih lagi rumahmu masjid ni rumahmu. Maka aku nak masjid ni, aku nak minta cuci tubuh aku, bukan cuci daripada seluk, cuci daripada peluh dah, aku mandi dah, comel dah, tapi cuci pada dosa. Dosa ni barang tak nampak tengok. Dosa kita panggil kita salah dengan Tuhan. Apa saja benda kita salah dengan Tuhan, orang panggil berdosa. Kalau salah dengan kerajaan, orang panggil bersalah. Bila polis higat satu orang panggil orang itu pesalah. Tapi kalau kita salah dengan Tuhan, orang tak panggil pesalah, orang panggil pendosa. Dosa ni tak nampak tengok. Dosa melayu mulut, ada dosa cara dia. Dosa mata, ada dosa cara dia. Dosa tangan, ada dosa cara dia. Dosa kaki, ada dosa cara dia. Ada mikir, kalbu kita mikir, ada dosa cara dia. Barang penglihatan, kita guna mata Tuhan untuk tengok barang Tuhan marah, dosa. Sebarang tempat yang kita pergi, guna kaki kita ni kaki Tuhan beri kepada kita, maka kita guna kaki kita untuk tempat Tuhan marah, dosa. Sebarang benda yang kita jamuh dengan tangan, tapi tahu dah barang Tuhan marah, dosa.
Sebagai perkataan atau perbuat makanan yang kita telan, tahu dah bagian-bagian Tuhan marah. Kata juga, telan juga, dosa. Sebagai benda fikiran kita, tahu dah benda ni, mikir Tuhan marah. Tapi fikir juga dosa. Jadi dosa ni ighfirli zambi, tolong ampun dosa aku, supaya aku cuci masuk rumahmu, nak semayang, kau nak tidur, kau nak iktikaf, masuk keadaan cuci. Lepas tu waftah li abwaab rahmatik, bukalah Tuhan pintu-pintu rahmat. Masjid ni store. Bagaimana kita buat store, simpan kereta, simpan beras, simpan barang jualan, simpan berapa, maka rahmat Tuhan ni ada store dalam muka dunia. Store dia ialah masjid. Tak rezeki ko, lemuk hati ko, perangai molek ko, jiran jauh ko, anak-anak jadi anak soleh ko, semua ni rahmat Tuhan belaka disimpan dalam masjid. Jadi bila aku nak pergi masjid, aku nak barang yang simpan di sini. Stud warna banyak mana aku nak ambil belakang. Sebab tu kita buat tahli abwaab rahmatik, tolong bukalah Tuhan segala-gala pintu rahmat. Rahmat kaya ada stud dia, ada pintu dia. Rahmat sehat ada stud dia, ada pintu dia. Rahmat ilmu, rahmat apa saja pun ada rahmatnya, ada tempat dia, stud dia. Maka sebanyak mana stud berkunci ini, aku minta membuka. Ini para hadirin cara bahasa kita masuk masjid. Ada tabik cara dia, ada tabik dia, ada selawat dia. Bagaimana Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Ta'ala langit, ada bahasa dia, itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Baiklah, bila Nabi kita sebut waktu, Allah Ta'ala jawab balik salam Nabi, tahiyat Nabi, iaitu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab balik, Allah Ta'ala jawab mulut Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi, selamat untukmu wahai Nabi. Wahai Nabi, dia tak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tuhan tak kata assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Muhammad, ya Muhammad selamatlah untukmu, doa tahiyah pada aku nak jawab. Tapi Nabi, Tuhan jawab assalamu alayka ayyuhan nabi. Tengok para hadirin semua, ayyuhan nabi ni gelar kita panggil bintang dia. Kalau orang besar raja kau jumpa dengan datuk, dia tak panggil mak, dia panggil datuk. Apa khabar datuk? Walaupun orang tu ada nama, tapi dia tersebut nama dia, sebut datuk. Kerana datuk ni hak dia beri, dia kurnia anugerah pada satu orang. Begitu juga Nabi ni gelar datuk, gelar datuk Tun kau Tan Sri kau berapa. Jadi orang atas dunia ni, orang yang paling tinggi sekali Nabi. Dari segi ialah Nabi ni gelar, mana boleh Allah Ta'ala latih satu orang Nabi kalau orang tidak berbakat untuk jadi Nabi. Orang tak molek uduh, mana Tuhan nak lantik jadi Nabi. Jadi bila Nabi Muhammad didesah oleh Allah Ta'ala sebagai orang penjuru, maka dia lantik jadi Nabi. Dia naik ke langit pun, bila Tuhan berkecek dengan dia tak sebut ya Muhammad, dia sebut ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, selamat untukmu wahai orang yang aku beri gelaran Nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat aku, wa barakatuh, dan segala-gala berkat yang ada pada aku beri kepada kamu. Dia dengar hal tu, Nabi jawab balik assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ini apa namanya, Nabi jawab balik assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, bila mu doa pada aku, dan aku ni nabinya ada umat dia atas dunia ni, ada umat aku, maka Nabi teringat kita. Nabi jawab assalamu alayna, selamat untuk kami, wa ala ibadillah salihin, daripada hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh, hak tak soleh tak masuk. Ni berat para hadirin semua. Kita duduk atas dunia ni, hamba tu yang berlaku, tapi biar pasti kita ni termasuk dalam senarai hamba Allah yang soleh. Soleh tak soleh tak kita malah jadi soleh tak jadi soleh. Kita nak jadi soleh boleh lah tu. Melayu kau kita ni, Cina kau kita ni, India kau kita ni, orang asli kau orang Afrika kau orang mana sekalipun, kita pastikan diri kita ni hamba Allah yang soleh. Paling tidaknya ialah termasuk dalam senarai doa Nabi langit lagi. Pahlala ni pun bila kita tayat, kita baca tu, ulangi balik cerita dialog Nabi langit. Hebatnya. Jadi kita lah ni duduk atas muka bumi, duduk di Kelantan, duduk di kampung tu, kampung duduk mana-mana. Tapi bila kita semayang, kita keruk balik, kita tarik balik benda hak lama, hak 1400 tahun hari tu, hampir 1500 tahun dah. Kerana Isra' Mi'raj ni berlaku kata setengah 10 tahun Nabi kita jadi Nabi. Lepas pada Nabi dalam Nabi lebih kurang 10 tahun dibawa naik ke langit.
Kata setengah tahun yang ke-13. Tahun 13 tu Nabi kita hijrah ke Madinah. Tahun tu lah kabarnya, ikut ceritanya, Nabi kita dibawa naik ke langit. Jadi mulai daripada situ, atas dunia ni ada hak soleh, ada hak taleh. Soleh mana baik, taleh mana jahat. Jadi nak supaya kita ni termasuk dalam senaran doa Nabi dan orang ni para hadirin semua, kalau orang kita doa ni para hadirin semua, kita berdoa tapi tak tentu lagi Tuhan terima doa. Orang berdoa tak tentu lagi terima doa dia. Tapi usaha kita supaya doa kita ni diterima. Sebab tu kita ni bila berjumpa orang tua, tok guru ke, tok lebah ke, orang tua ke, orang uzur ke, kita pergi hospital jumpa orang sakit, jangan semata-mata kita doa dia supaya sembuh. Kita juga kena minta doa dengan dia. Dia mau pak cik sakit, doa kamu kata kerana bila orang doa, bila orang sakit berdoa, maka ibarat doa malaikat. Nabi kata orang sakit kalau berdoa kita, maka ibarat doa malaikat kat dengan Tuhan. Orang sakit nak bergantung siapa? Nak bergantung dengan doktor. Kadang-kadang doktor sendiri pun sakit, kadang-kadang doktor berubat mati balik Allah pun. Tak ada arah nak bergantung orang sakit daripada Allah. Sebab tu tengok bila orang sakit kita diminta melawat, minta zero. Jangan semata-mata pergi tengok tengok besi dak, tengok doa ke dia dan kita pula minta dengan dia, doa kita balik kata nanti doa. Jadi dalam banyak-banyak doa hak mustajab dia doa Nabi. Doa Nabi dia Nabi sebutnya assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, selamat untuk kami kata Nabi dan juga hamba-hamba aku, hamba-mu hak tanah bumi nu dan umat aku bumi hak soleh-soleh. Jadi supaya kita termasuk dalam setengah orang soleh, itu ikhtiar kita lah. Kecek supaya Tuhan nak, makan supaya Tuhan nak, pitih mak cari supaya Tuhan nak, berapa lagi bini beranak rumah duduk dengan lelaki bini supaya Tuhan nak, dengan anak cucu, dengan orang kapur, dengan berapa supaya biar tentu kita ni usaha sungguh-sungguh dengan niat nak jadi orang soleh, dia termasuk dalam senarai hamba Allah soleh. Gak sehari-hari ni para hadirin semua, sebanyak mana orang semaya disebut belaka wa ala ibadillah soleh. Cina semaya disebut wa ala ibadillah soleh, Melayu semaya sebut aja, orang Arab semaya sebut wa ala ibadillah soleh, orang Inggeris semaya, hak Islam hak semaya. Kalau atas dunia ni ada 300 juta 10 juta orang Islam, kalau semaya belaka semua tu pakai doa kita. Dan bila kita semaya kita kata wa ala ibadillah soleh juga masuk dia juga. Ini hubungan irat, cara Allah Ta'ala nak iratkan hubungan orang Islam sedunia ni. Ibu berdoa-doa lagu tulis semaya. Kita sedar atau tidak, tu Allah alam atas kita lah. Sebab itulah kita orang Islam ni, di mana saja kita jumpa pun Allah tegar, kerana dia ni bila Islam sah dia semaya. Bila dia semaya sah dia sebut wa ala ibadillahi salihin, hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan aku jadi soleh, termasuklah doa dia. Bila aku semaya aku sebut wa ala ibadillahi salihin, maka termasuk dia tu jadi hubungan kita orang Islam ni begitu sekali rapat. Sebab itulah kita disebut sama membangun bersama Islam. Karuk ya orang tolak Islam ni ngaruk bodoh. Pasal orang panggil tolak tuah. Bila tolak Islam jadi soleh lah ke mana? Tolak soleh ni bukan boleh buat di kilang, bukan boleh buat dapur dak. Usaha kita turut supaya Nabi Muhammad ajar. Bila Islam kita tolak ambil kebangsaan, ambil demokrasi, bodoh kita tolak tuah apa panggil. Maka tengah sini tidak soleh. Dia tak soleh kan? Kita berdoa kita pun tak jadi apa. Orang doa kita pun tak masuk dalam senarai. Allah bodoh kata baiklah mas para hadirin semua, sekarang kita mulai baca ayat dah, banyak lagi benda nak sebut. Membacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh
innahu kana 'abdan syakura. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Buka-buka mulut Tuhan sebut subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Subhana kita Melayu panggil maha suci. Suci, 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 bersih. Tak ada orang yang tidak nak. Budak kecil, orang tua, orang kafir, orang muslim, orang mana, semua nak benda suci. Allah Ta'ala kata, akulah orang yang pertama suci. Suci daripada sebagian benda yang mu tidak nak. Gapo benda yang mu tak nak, tak ada berlaku pada aku. Orang tengok. Subhanallah, maha suci Allah daripada sebagian naqais, kita panggil. Orang mengajar Arab dia panggil naqais. Naqisah, naqais. Sebagian benda lemah, kurang, kalau kita pakai tak nak, tak ada berlaku pada Allah Ta'ala. Comel lotin Tuhan kita. Kita nak kecerdik. Hari itu tak sih, kau bodoh. Maka bodoh tak ada pada Tuhan. Kita nak kaya. Hari itu tak sih miskin. Maka miskin tak ada pada Tuhan. Kita nak kau apa dia? Comel, rupa comel. Hari itu uduh tak ada pada Tuhan. Kita nak pada gagah, perkasa. Hari itu yang lembek lotek tak ada pada Tuhan. Maka apa lagi? Kita nak sehat. Hari itu sakit tak ada pada Tuhan. Sebagian benda yang kita tidak nak, sama ada yang kita reti atau tak reti lagi pun, kita tak sih, tak ada berlaku pada aku. Itu makna subhan. Amal rakyat secara mudah supaya adik kakak mudah faham. Tuhan yang kita puja ni, yang kita puja, yang kita hormat, kita sayang ni, itulah benda ya. Nak tengok toko, sepuluh toko, sepuluh berala, tak ada. Tidak bahasa Tuhan lagu tu toko, tak ada. Toko kau dia lepeh, kau dia itu luar pada mampu yang kita mikir. Tak usah fikir Tuhan ni tinggi, kau rendah, kait, mesti tak ada. Yang pentingnya Tuhan aku nak boleh buat gini je. Itu serba comel ada pada dia. Serba uduh tak ada berlaku pada dia. Bila serba tu uduh tak ada, automatik serba comel ada. Jadi bila kita buang sekarang, automatik ada benda lain dalam tu. Kalau kita kata cuah gelas, air kita cuah air. Nampak kosong tapi hakikatnya ada benda dalam yang orang panggil udara. Tak ada. Ma min khalaq illa walahu malak, kata orang sains. Ma min khalaqin illa walahu. Tak ada benda kosong kecuali ada hak memenuhi ganti berganti. Jadi Tuhan oleh kerana bersih daripada kotoran, daripada kelemahan naqais, kau automatik serba comel, serba kaya, serba gagah, serba nilai, serba bijak, serba cukup, serba comel ada berlaku pada Allah. Itu makna subhanallah. Sebab tu kita orang Islam ni dia minta sebut semua subhanallah, 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 subhanallah. Pas sembahyang kau tengah sembahyang, kau belum sembahyang, kau nak tidur, bangun tidur, subhanallah. Itu satu daripada apa ni orang panggil ilmu tauhid. Kalau kita panggil sifat 20 ni, ilmu tauhid ni bagaimana nak kenal Tuhan. Satu daripada cara kenal ialah serba comel. Pas tak sebab orang tak sebab Tuhan ni, arti dia nak Tuhan hak tak apa comel, hak tak apa cukup. Mana boleh. Kalau tak cukup tak berapa, orang tak panggil Tuhan, orang panggil muka lain. Cuma demo tukar dia kata kok ni dah Tuhan. Benda ni tak. So yang keduanya apa namanya, subhanalladzi asra biha, maha suci Allah yang membawa hamba-Nya berjalan di satu malam daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang penuh dengan berkat kelilingnya. Dengan tujuan supaya aku nak tunjuk dengan jelas kepada dia sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran aku, kerana Allah ni maha mendengar lagi maha melihat. Itu makna dia secara ringkas. Maha suci Allah yang membawa hamba-Nya berjalan satu malam. Itu buka mulut. Dia nak wayaknya Muhammad telah dibawa naik ke langit. Belum pernah naik ke langit tu aku bawa dulu daripada Masjid Haram di Mekah lelon. Jadi bila kita pergi Mekah adik kakak kena ingat, inilah tempat mula Nabi aku bergerak sebagai tapak pelancaran, tapak pelancar daripada bumi, ambil daripada Masjid Mekah lelon ni pergi ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni kita panggil Baitul Maqdis yang sekarang ini di bawah Yahudi, dan pusing ke mana pun insya-Allah Allah Taala izin akan dilenyapkan apa namanya, akan diambil kuasa semula oleh orang Islam. Masjid Haram Mekah, tempat mana Nabi kita mula bergerak. Mengikut hadis ni Nabi kita satu malam duduk nyenggai di tepi Kaabah. Tepi Kaabah duduk nyenggai malam.
Lepas tu mari malaikat 2-3 orang duk kecek pokok dia. Orang ni kan? Oh dia ni dah. Orang ni kan? Oh dia ni dah. Nabi duk dengar apa pokok ni. Akhirnya dia belah perut. Dia belah perut Nabi, orang panggil syaqqus sadri. Dalam sebutan hadisnya syaqqus sadri. Syaqqa ya syaqqa makna belah, sadri makna dada. Belah dada. Belum pernah naik ke langit, Allah Ta'ala minta Jibril dan pembantu dia belah perut Nabi, buat benda dalam. Dia benda dalam dia panggil hududun nafsi. Apa ni? Kena nafsu. Tubuh kita ni, tubuh Nabi baik, tubuh kita baik, asal kita ni orang kan ada nafsu dalam. Nafsu ni lah yang membuatkan jadi jahat pun nafsu juga, jadi baik pun nafsu juga. Hari ni yang mari adik kakak mari tinggal kerja buat tinggal berapa ni bukan senang nak boleh mari. Rumah kita kalau kita duduk rumah boleh makan colek, makan ubi rebus, makan sate, makan berapa. Duduk dengan anak bini suka buat kedai kopi ke main. Mari sini boleh berapa. Tapi oleh kerana mari sini dia dengar Quran, tambah ilmu, maka mau tak mau nafsu kita hak jahat tu kita tukar fungsi jahat dia kepada baik. Kalau kita rela tambah kereta, rela habis pitih, tinggal kerja buat berapa, mari sini kerana duduk dah halqatul zikri, halaqul zikri, halqul ilmi, tukar ilmu. Dan Nabi kata mana-mana orang yang jalan pas jumpa dengan majlis zikir, majlis zikri, majlis zikir. Majlis zikir bukan benda mengatik pun zikir, mengaji pun mengaji, mengajar, baca Quran, mengajar agama berapa, majlis zikir belaka. Kalau mau berjalan pas jumpa orang ramai duduk tembok tempat zikir, maka mau berhenti. Kerana majlis zikir tempat Tuhan jamu, tempat Tuhan bekwah. Bagaimana kapung kita bekwah ramai, adik kakak lalu berhenti makan semulut ke cawan ke berapa hari. Begitu juga Allah Ta'ala jamu. Jamu bukan jamu nasi, jamu pahala. Jamu pahala, jamu ilmu, jamu berkat, jamu ampunan, jamu macam-macam jamu akhirat ni. Majlis-majlis begini nampak tak nampak dekat jam, tapi dekat duk bagi lala ni, bagi pahala, bagi taubat, bagi qurba ila Allah, macam-macam. Jadi benda-benda gini ni perlu gini yang menyebabkan nafsu hak jahat, hak bahasa malas nak mari, hak bahasa malas nak pergi ngajar, hak mana tahu tak sering ngajar akan jadi rajin. Kok mana malas nak pergi mengaji akan jadi rajin. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sendiri waktu Nabi naik ke langit, dia belah buang. Dia belah buang hududun nafsi, kerana nafsu. Kerana nafsu ni mana malah lah, apa lagi, malah, puas, cemu, tak sih kepala, ni pokok kan nafsu belakang. Allah Ta'ala buang tu daripada perut Nabi, jahit semula, basuh dengan air zam-zam, bubuh dengan nur hikmat, boleh bawa naik ke langit. Pahlala ni pun kalau kita yakin nak Tuhan, nak naik ke langit ke, nak jumpa dengan Tuhan ke, kena buang nafsu ni. Agakkan Jibril buang, dia tak dah. Jibril buang, Nabi Muhammad seorang. Kita kena usaha ni, belah perut kita dengan belah pisah. Belah dengan mujahadah, kita panggil jihad, usaha. Aku ni bapa yang malah nak sembahyang, bapa yang malah aku nak pergi mengaji, bapa yang malah nak pergi mengajar. Aku tahu benda ni orang lain tak tahu. Mengajar tajwid ke, mengajar ilmu kesihatan ke, mengajar ilmu apa saja ilmu yang orang tu kalau dia tu guna untuk sampai ke akhirat selamat, kita boleh pahala belaka. Benda ni yang menyebabkan kita tak sedap duduk selagi tidak paksa nafsu kita untuk benda-benda baik. Cikgu-cikgu mengajar sains teknologi berapa, dia tahu dia duduk kampung ramai tak erti begini, patut dia buka kelas hari Jumaat, mengajar di masjid, mengajar di balai seminggu sekali, hari Jumaat mengajar sains teknologi. Ustaz-ustaz duduk kampung, tu email duduk kampung, dia tahu banyak orang kampung tak erti baca tajwid, baca Quran tak tajwid. Dia perlu buka kelas hari-hari kalau lepas mayang ke berapa, 2-3 orang sehari. Benda ni kita paksa nafsu jahat kita ni, terpaksa dia pergi jauh biar ada nafsu baik ya. Kalau nafsu yang ada pada kita itu yang sebut apa nama, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari tubuh kita ada nafsu jahat. Jadi Nabi kita Muhammad belum pernah naik ke langit, Allah Ta'ala suruh Jibril buang kau tu lagi barang tu ada tak naik ke langit, kotor. Langit ni empat bersih, empat melekat-melekat, maka kena buang. Bahlala ni pun kita kena buang sendiri. Jadi dengan cara lagu tu kita jadi rajin, tidak puasa malas berapa. Dibelah, patut dibelah tu ditakut balik dan dibawa terus
dibawa naik ke atas borok, terus ke Masjid Aqsa. Daripada Masjid Aqsa tu Nabi kita sembahyang 2 rakaat, jadi tu imam bagi nabi-nabi lain. Benda ni benda pelik-pelik berlaku lah. Sembahyang jadi tu imam bagi masjid, bagi nabi-nabi seluruh dunia hok mati berlaku dah, jadi hidup balik jadi makmum bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuahnya kita orang Melayu jadi bernabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kalau kita hidup belum Nabi Muhammad beranak lagi, 2000 tahun lalu kita hidup dah, tak ada nak jadi umat Nabi Muhammad kerana kita hidup dulu. Tapi alhamdulillah kita hidup ke dia per Nabi Muhammad beranak, jadi kita ni otomatik menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengerti kau kita umat Nabi Muhammad, kau Nabi apa ni jadi umat Nabi Muhammad, kau kita awak tak reti ke Nabi Muhammad, tak kita lah. Orang yang hidup lah ni patutlah Islam para hadirin semua. Allah apa tadi tak cerdik, tak cerdik. Biarlah pandai menulis, pandai baca sekalipun. Bila dia tolak Nabi Muhammad tak cerdik lah. Tak kira Melayu, kau Cina, kau putih, kau Amerika, kau berapa pun tak cerdik. Akhirat kelak kita nak cari orang putih lagi, kau daripada masyarakat kau cari Nabi Muhammad. Ingat gitu sudah lah. Bangun kubur akhirat kelak tak cari anak bini dah. Sah dah cari Nabi Muhammad SAW. Dia seorang yang Tuhan beri kuasa untuk wisfa'at tolong kau tunggu. Ingat molek. InsyaAllah kita semua jadi umat Nabi Muhammad yang setia, ibadillah salihin. Maksudnya Allah yang membawa hambanya Nabi Muhammad lailan, hamba. Dia tak sebut subhanallazi asra bi rasulihi. Maksudnya Allah yang membawa rasulnya. Asra bi abdihi, asra bi nabiyhi. Tuhan tidak guna rasulihi, tak guna nabi, guna abdih. Subhanallazi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang membawa borohnya, boroh kasar. Tepat tu kita kira Allah tak kena kanduk kita. Kalau Quran ni Nabi Muhammad buat sendiri. Kalau Quran Nabi Muhammad buat, dia tak kata bi abdin. Subhanallazi asra bi. Maksudnya Allah yang membawa aku. Dia kata gitu. Tapi ini sebab Quran ni bukan hak Nabi Muhammad buat, sepatut tak ada. Hak Tuhan berlaku, maka Allah Taala letak bahasa tu kena dengan tapak dia. Abdi. Nak boleh naik ke langit ni bukan kisah Nabi, kisah ubudiyah. Kisah berhamba abdi kepada Allah. Kita jadi kali orang hina. Kan orang belah mana pun orang. Tapi bila kita jadi kali Tuhan, beliau lah. Orang kerja kebun. Dia bekerja apa ya? Apa ni? Tukar kebun. Kebun mana? Kebun tuaku. Oh, hebat. Tuaku. Kebun tuaku. Kau yang kata tuan kebun dia tu tak jadi apa. Tukar kebun dah sekali, lepas tukar kebun kapung, kau tak jadi kerja. Tapi kalau sebut tukar kebun apa ni, CPO kau, apa kita panggil ni apa? OCPD kau, OCPO kau, apa? DO kau, tukar kebun DO, kawan tukar kebun dia. Oh. Orang pun ngeri dengan kita. Jangan main dia ni rapat dengan dia. Itu baru dengan dia, baru dengan polis, baru dengan tuanku, baru raja. Ini kan Tuhan. Tuhan Nabi Muhammad ni koli Tuhan. Aku dah jadi koli aku. Nak boleh jadi koli Tuhan bukan sebagai bagai. Nak beri rasuah, tak boleh. Rasuah beri gap dia. Beri diri kan. Tuhan tak makan diri kan. Nak beri duit. Tuhan nak beri gap duit hak tangan kita hak dia beri. Jadi inilah ubudiyah kita panggil. Sebab tu dalam Kelantan ni, bila kita pegang Kelantan, 3 kau kita letak pada orang politik, letak pada apa ni pegawai kerajaan. 3 kau amanah. 3 kau ni amanah minta adik kakak demo sendiri. Sama ada demo ni DO ke, sama ada demo ni usaha kerajaan ke. Pertama ubudiyah. Yang kedua itqan. Yang ketiga mas'uliyah. Pegang ni molek. Ubudiyah mana hamba. Kita kesetiaan kepada Tuhan. Masuk pejabat pun ingat telefon kerajaan yang guna untuk apa ni urusan diri. Harta kerajaan, telefon kau, surat menyurat kau, apa saja stem kau, apa saja hak jabat kita guna untuk agama. Jangan ambil balik kubur. Jangan guna kat telefon tanya saya kalau hari ni berapa telefon kerajaan kita guna untuk menego kita saham. Tak boleh. Sebab buat juga maka demo tidak kali Tuhan. Demo kali nafsu. Allah Nabi Muhammad gelaran yang paling beliau siapa boleh naik ke langit dia ni, kerana dia ni abdi hamba Allah Taala. Koli Tuhan, boroh Tuhan, boroh kasar Tuhan. Ikut Tuhan suruh buat belaka, ikut Tuhan larang berhenti belaka. Betul-betul koli. Kita ya ubudiyah. Sebab tu ubudiyah ni kena ingat semua.
Kalau boleh tulis pintu, kau tulis pada tidur kau apa? Aku ni hamba Tuhan, aku ni boroh Tuhan, boroh kasar Tuhan. Batu bui pitih banyak mana, insya-Allah tak gelap, tidak hilang. Bui banyak mana pitih kajian duk tangan dia pun insya-Allah tidak hilang. Tak ada pitih tidak rasuah, jumpa dengan tokai balok ke berapa, tak ada cerita nak rasuah nak bui apa kopi mani ke pelapik kaki ke. Dia ubah nama lah, nak rasuah bunyi udah. Duit kopi, bubuh nama, takut-takut boleh jadi Tuhan kata apa, Tuhan tak cek kopi mani lain, rasuah lain. Ya, benda gini insya-Allah Kelantan, kalau Kelantan baik, seluruh Malaysia baik, seluruh dunia baik, selagi orang berubudiah kepada Allah selamat. Tak ada orang marah, tak ada malaikat marah, syaitan lari semua. Dan orang lagu ni idza ru'u dzikirallah. Satu hari tanya Nabi, ya Rasulullah, belah mana jadi wali Tuhan? Jadi wali Tuhan. Kita ni pun nak jadi wali Tuhan, nak buat lagu mana? Setengah orang wali Tuhan jadi ngatik, merah mata-mata, baca isi tak kena marah semua. Wali Tuhan ni gini ya, idza ru'u dzikirallah. Ia bila orang tengok kita, orang ingat Tuhan. Bila orang tengok kita, dengar suara kita, orang dengar cerita kita, orang ingat Tuhan. Tak kira kita ni jadi kau ketua polis kau, agung kau, tok lebah kau, tok hakim gapo pun, bila orang tengok kita ingat Tuhan. Tu nak kata payah pun mudah, nak kata mudah pun payah. Orang sebagai orang, bukan sebagai orang boleh tengok. Kadang-kadang orang ingat tengok kita, oh dia ni tokai besar. Tak ingat Tuhan. Tak teringat dia ni hamba Tuhan. Kalau bisa, kalau orang banker, dia ketua bank, tapi terkenal dengan perangai molek, zakat dia keluar, dia ada tabung bank dia untuk orang miskin, Jumaat tak tinggal, gapo lagi, benda-benda gini lah. Jadi ketua bank pun kalau orang dengar nama dia tu, Cik Saleh tu, oh dia tu, dia tu, orang ingat selalu perangai molek. Dia ni gaji berapa sebulan, kereta bersama rumah dia belah mana, orang tak kira. Oh dia ni bagus. Dia ni jadi manajer bank, tapi Allah zakat bagi semua. Kawan rajin terima zakat dia. Mak kawan apa, mak dawa kawan dia pergi ke rumah kawan dia. Orang royak benda-benda gitu menyebabkan orang, berarti orang ingat Tuhan. Kih tengok dia, kih dengar suara dia, kih orang tahu perangai dia. Orang lagu ni wali Tuhan. Alladzina amanu, apa nama? Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali aku ni Muhammad tak akan rusing masa depan, tak akan duka cita hak lepas dah. Kenapa? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dia ni mukmin nah, bukan muslim dia, mukmin dan wa kanu yattaqun. Wa kanu yattaqun. Kana fi madhi yattaqu fi mudhari, reke hak madhi dengan mudhari dia panggil terus menerus. Wa kanu dia terus menerus bertakwa pada Allah. Wa kanu yattaqun, dari segi ilmu nahwu dia panggil, kalau Tuhan kata alladzina amanu yattaqun, boleh ada apa, tapi dia bukan nateng. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka itu telah sedar takwa. Hak lepas dah takwa, hak la ni pun takwa, hak akan datang takwa. Ni wali aku. Tak pakai wasbeh tak apa, tak beranggut panjang tak apa, tak dia berputih tak apa, asalkan amanu wa kanu yattaqun, wali aku. Tak kira dia ni Cina ke Cina Muslim, orang asli ke orang berapa. Ni para hadirin semua, orang panggil bi'abdih. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad, siapa boleh naik ke langit, kan Nabi Muhammad ni abdihi, berubudiah pada aku. Dua, yang ketiganya lailan, kau berjalan malam. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan, malam. Bapa tu yang bawa malam, tak bawa siang hari. Kalau kira berjalan kat siang hari lah ayatnya, malam payah, gelap lagi, atu lagi, pokoknya macam-macam biasa. Bapa naik malam. Ni alim ulama kita rahmatullah alaihi majma'in biajar pada kita, Tuhan bawa Nabi Muhammad naik malam kerana untuk kita berhubung dengan Tuhan malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, siang hari ni aku buat untuk buat kerja, malam untuk akulah. Kalau malam pun untukmu, siang hari pun untukmu, malam pun untukmu, siang hari buat kerja, malam tidur, apa mana hoki aku? Aku duduk perong siang malam pagi petang, job kecil dah, job perut mok lagi sampai ke lalu. Siang kerja untukmu, malam tidur untukmu juga, aku mana? Jadi untuk nak kita rapat dengan Tuhan malam, lebih lagi belum subuh.
belum subuh. Sebab tu para ni semua nak tengok TV ke, nak tengok bola ke, tengok kita, tapi jangan sampai terjejas masa yang kita akan guna untuk berhubung Allah. Belum subuh kita bangun, sejam ke, setengah jam ke, 10 minit ke, 2 jam, bangun pukul 3 ke, pukul 4 ke, tak kita. Kalau kita berasa sedap seronok keceknya apa namanya, kecek lama dengan Tuhan, kita bangun malam. Atas dunia ni orang tak wajib bini lagi ni, bila dia ada tunai, Allah seronok nak kecek dengan telefon dia, sosis. Kata kecek siapa budak ni, belajar yang kuakai tangan sungguhnya, upah kecek dengan tunai. Itu dengan Tuhan, baru tidak dengan Tuhan lagi. Itu dia. Jadi kita dengan Tuhan, kita nak teriak, kau nak akak tangan, kau nak sujud ke berapa lagi dah. Para ini semua nasabah kita berkecek Mekah, apa ni, Isra Mi'raj. Bila kita pergi Mekah, bila kita tawaf, kita baca Rabbil firham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antar rabbul akram. Tu kita pergi Mekah. Dia tak pergi Mekah lagi, tak pergi Mekah dah sah dia baca doa ni waktu tawaf. Dia tidak mesti baca doa ni, cumanya kita tulis doa ni cadang kalau orang tak tidak kata berapa, musim ini saja. Jadi pada mulut saja kan baca doa ni lah. Jadi doa saat ni, doa biasa kita baca Mekah tawaf, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antar rabbul akram. Iaitu ighfir, ampun dosa, warham, berilah kasih pada aku, wa tajawaz amma ta'lam, dan tolong awak tak reti sudahlah perkara hak mu tahu, perangai aku hak awak tak reti sudahlah, fa innaka antar rabbul akram, kerana mula Tuhan yang maha mulia. Cuba baca ramai-ramai, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antar rabbul akram. Itu dia makna dah. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antar rabbul akram. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antar rabbul akram. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia mau buat khutbah jemaah boleh tu, ucapan tadi boleh buat khutbah jemaah. Fine.